2-3 tahun ni, ada satu isu yang agak besar. Isu ini adalah berkaitan dengan pengenalan doktrin, basic structure ataupun asas perlembagaan yang diimport daripada India. Isu ini cukup hangat dalam kalangan pengamal undang-undang di Malaysia. Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf satu doktrin yang diberi nama doktrin pemisahan kuasa ataupun separation of power. Melalui doktrin ini, tiada suatu badan di Malaysia mempunyai kuasa yang mutlak untuk mentadbir negara kita. Justru itu, kuasa ini dibahagikan kepada 3 badan utama, iaitu pertama, badan eksekutif ataupun badan pentadbir. Yang kedua, badan judiciary ataupun kehakiman, dan yang ketiga, badan legislatif ataupun penggubal undang-undang ataupun kita kenali sebagai parlimen. Sebelum 2018, kalau parlimen ingin meminda mana-mana peruntukan dalam perlembagaan persekutuan, parlimen hanya perlu mengikuti syarat-syarat seperti memenuhi 2/3 majoriti daripada ahli parlimen ataupun 2/3 majoriti dan perkenan raja-raja. Namun isunya selepas tahun 2018, mahkamah telah menghadkan kuasa parlimen dengan menetapkan bahawa tidak semua perkara dalam perlembagaan persekutuan dapat dipinda oleh parlimen. Sebaliknya, terdapat beberapa perkara dalam perlembagaan persekutuan yang tidak akan berubah selama-lamanya, dan perkara-perkara ini diberi nama basic structure ataupun asas perlembagaan. Datuk Gopal Sri Ram memperkenalkan doktrin ini dan ianya tetap diteruskan sehingga ke hari ini. Jadi apakah itu doktrin basic structure? Sebagai analogi mudah, perlembagaan persekutuan kita adalah seperti sebuah binaan rumah yang mana tiang-tiang dan tapak-tapak ini tidak boleh diruntuhkan ataupun diubah suka hati. Kita boleh nak expand rumah tersebut, tetapi tiang-tiang utama dan juga foundation kepada rumah tersebut tidak boleh diubah. Ini dinamakan sebagai basic structure kepada rumah. Dan dalam perlembagaan persekutuan, ini dinamakan sebagai asas-asas perlembagaan ataupun basic structure. Masalah bagi idea ini, yang menentukan apakah itu basic structure ataupun tidak hanyalah hakim-hakim yang sedang menghakimi sesuatu kes. Sekiranya hakim itu berfikiran liberal, maka liberal lah outcome-nya, dan sekiranya hakim itu berfikiran Islamik, maka Islamik lah outcome-nya. Mahkamah boleh tiba-tiba letak syarat kepada parlimen, nak pinda tu tak boleh, nak pinda ni tak boleh, dengan alasan ia bertentangan dengan basic structure, yang mana basic structure itu adalah mengikut ideologi atau pemikiran hakim-hakim tersebut. Apabila perkara ini terjadi, mahkamah sudah mengambil alih kuasa yang diberikan oleh parlimen, dan akhirnya doktrin separation of power yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan telah dikhianati oleh mahkamah. Sebenarnya doktrin ini telah berpuluh-puluh tahun ditolak oleh almarhum Sultan Azlan Shah, Tun Sufyan, Tun Abdul Hamid, dan baru-baru ini apabila isu ini tular semasa tahun 2018, Tun Abdul Hamid yang sudah pun bersara dan memakai kerusi roda sanggup menghadiri forum untuk menerangkan bahawa menolak sekeras-kerasnya pengenalan doktrin basic structure di dalam perundangan negara ini. Jadi kalau kita hendak mengetahui prosedur tentang bagaimana hendak meminda perlembagaan, kita hendaklah merujuk perlembagaan itu sendiri dan tidak mengimport doktrin yang diperkenalkan oleh negara asing ke dalam negara kita. Ini akan menjejaskan kedaulatan negara kita.